Setiap tahun, sejak berpuluh tahun dahulu dan 2 hari lagi, Malaysia milik rakyatnya bakal menyambut kemerdekaan yang ke-64 tahun. Kabinet Keluarga Malaysia sudah dibentuk. Isnin ini, dengan Istana Negara menjadi saksi, maka bermulalah tugas-tugas para menteri. Saat kita mendepani realiti pandemik COVID-19, ketika itu juga kita melihat berlakunya percaturan politik. Tetapi cerita Paralimpik Tokyo membawa kabar gembira. Kalau kita rasa suram seketika, akhirnya kita berjaya gilap dan melihat cahaya emas di sana. Perjuangan merdeka hari ini berbeza ketika zaman dahulu. Yang dilihat seperti ayam dikepuk, mati kelaparan, itik di air, mati kehausan. Perjuangan hari ini, bebaskah kita dari cengkaman pandemik? Mampukah kita meningkatkan dan stabilkan ekonomi? Bebaskah kita menjengah sebentar ke negeri-negeri serta bebaskah kita dari apa yang kita lalui hampir 2 tahun ini? Membawa semangat kemerdekaan, saya Najib Arif. Ini Fokus minggu depan. Baik, esok harinya, meskipun ia adalah satu istiadat angkat sumpah Menteri Kabinet dilantik di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, namun kita melihat tempoh masa yang ditetapkan 100 hari untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia kejayaan mereka memimpin negara dalam tempoh yang sukar pada ketika ini. Krisis kesihatan awam, krisis ekonomi. Kita ingin mengulas pasca lantikan tersebut, pasca angkat sumpah, apakah fokus utama yang harus diberikan tumpuan Kabinet, khususnya portfolio penting dalam kita berdepan dengan pandemik dan juga kesihatan awam pada ketika ini. Saya ada bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, iaitu pakar undang-undang UIAM yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Baik Prof. Baik, kalau kita melihat kepada tugas utama Kabinet ataupun tugas segera Kabinet, terutamanya portfolio penting, Kementerian Kesihatan, Kementerian yang menguruskan vaksinasi, kesihatan dan juga mesti untuk membuat kajian tentang untuk mewujudkan vaksin kita sendiri dan sebagainya, untuk memulihkan ekonomi juga kementerian berkaitan dan sebagainya. Apa tugas utama yang harus diberikan tumpuan oleh Kabinet hari pertama esok pasca angkat sumpah pada pandangan Prof? Baik, kalau kita merujuk kembali kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri ketika mengisytiharkan barisan jemaah menteri yang baru, antara lain yang saya rasa poin-poin yang penting yang beliau sebut ialah merangka pelan jangka pendek dan jangka panjang, iaitu menekankan kepada budaya kerja berprestasi tinggi dan menyatakan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari. Dan dalam konteks kementerian-kementerian utama, saya rasa fokus yang selalu yang tidak mungkin berubah ialah fokus kita kepada kesihatan, isu pandemik, isu vaksin. Jadi Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains. Di samping itu melindung rakyat daripada pendatang-pendatang haram yang boleh membawa virus-virus yang lebih bahaya. Kementerian Pertahanan misalnya, itu adalah saya rasa fokus-fokus yang penting. Namun kita tidak boleh juga melupakan isu ekonomi. Jadi MITI, perdagangan dalam negeri, itu sama kementerian yang penting. Jadi maksudnya ialah saya rasa apa yang pertama mesti dilakukan oleh menteri-menteri yang berkaitan dengan isu yang paling mencekam pada semua ialah kementerian-kementerian ini kembali kepada pelan pemulihan negara. Kepada adakah pelan pemulihan negara setakat 17 bulan ataupun setakat beberapa bulan yang lepas
telah dapat dilaksanakan dengan baik, dan jika tidak, apakah isu-isu yang timbul dan bagaimanakah ia dapat diatasi. Isu tentang vaksinasi, dan kita tahu bahawa kita telah melangkaui peratusan 50% rakyat mendapat 2 dos. Ini satu kembangan yang menarik dan yang amat baik sekali, dan saya pasti bahawa Kementerian Sains akan memastikan bahawa sumber vaksin kita tidak berkurangan, dan jumlah mereka yang akan divaksinkan yang telah ditetapkan akan menimbul vaksin itu dapat dilaksanakan dengan seberapa segera yang boleh, dan kita harap dapat mencapai imuniti kelompok dalam masa sebulan atau 2 bulan lagi. Saya rasa itu yang akan difokuskan oleh menteri-menteri yang baru, dan kalau ada pun yang saya rasa yang juga penting ialah isu sumber manusia. Kita tahu bahawa ramai yang para pekerja yang perlu bekerja dari rumah atas dasar bahawa kita ada polisi 60% dan 30% misalnya di tempat kerja. Jadi isu tentang perlindungan hak-hak kepada pekerja ini, adakah majikan membayar gaji mereka kalau mereka bekerja dari rumah, adakah mereka ditolak gaji kerana mereka tidak hadir dalam masa beberapa hari dalam seminggu kerana mereka terpaksa bekerja di rumah dan sebagainya. Itu saya rasa isu-isu yang masih lagi belum mendapat tumpuan yang sepatutnya oleh kerajaan yang lepas. Dan saya rasa dalam isu pandemik itu sendiri, kita lihat statistik setiap hari, jumlah 4-5 hari yang lepas masih lagi 20,000 ke atas. Tapi kita ingin juga melihat bagaimana isu BID, brought in date, itu dapat diatasi, kerana jumlah BID pun melangkaui hingga 50% dari jumlah kematian setiap hari. Itu saya rasa fokus yang antara lain kementerian-kementerian yang terlibat perlu tumpukan di samping menjalankan kerja-kerja yang biasa mereka lakukan. Prof, 100 hari ini tempoh yang sebelum ini biasa kita dengar 100 hari apakah pelaporan mereka dan sebagainya. Namun dalam tempoh mencabar pada ketika ini 100 hari itu umpama cabaran yang begitu besar bagi kabinet dan juga menteri-menteri memegang portfolio penting khususnya. Bagaimana untuk kita melihat Prof bahawa kabinet kali ini seharusnya lebih mendengar, lebih mengambil pandangan pakar-pakar dan juga orang ramai tentang apakah penyelesaian apa yang mereka mahukan, mendengar permasalahan mereka supaya 100 hari itu tepat dasar itu, Prof. Baik. Satu yang menarik tentang Jemaah Menteri kali ini ialah ramai daripada mereka ialah pernah menduduki kerusi kementerian-kementerian tersebut selama 17 bulan, dan ada yang masih lagi memegang portfolio yang sama. Jadi kalau kita nak kira 100 hari itu, bagi mereka sebenarnya lebih daripada 100 hari mereka sepatutnya telah menunjukkan prestasi yang baik, dari segi target, dari segi action plan dan sebagainya. Namun kita pasti bahawa mereka akan melihat kembali apa yang mereka telah lakukan selama 17 bulan dan melihat kembali apakah kelemahan-kelemahan dan bagaimanakah target itu dicapai atau tidak. Namun saya rasa apa yang penting ialah mereka yang baru dilantik dan memegang portfolio yang baru akan go to the drawing board untuk menentukan plan mereka 100 hari, apakah jangka pendek itu dapat dicapai. Tapi apa yang penting ialah wujud dalam bentuk scorecard dan juga target dan juga action plan. Barulah kita tahu sama mereka telah mencapai prestasi atau mencapai target mereka. Dan di sini saya rasa merujuk pada keperluan untuk mendapatkan pakar dari luar. Maksud luar itu bukan daripada jabatan-jabatan kementerian-kementerian yang ada, bukan daripada kaki tangan awam, tetapi dari luar itu bermaksudnya dari industri, daripada universiti, dan mungkin juga pakar-pakar dari luar negara. Dan saya pasti bahawa semangat keluarga Malaysia itu memberi ruang juga kepada wakil-wakil dari pembangkang untuk sama-sama dalam selain daripada dalam jawatankuasa Pelan Pemulihan Negara, mungkin setiap jabatan, setiap kementerian itu ada jawatankuasa tertentu di mana mereka boleh memanggil wakil-wakil daripada pembangkang dan juga daripada pakar-pakar di luar kementerian, daripada universiti, daripada industri untuk sama-sama membantu untuk merangka pelan pemulihan, peran untuk mencapai apa jua target yang mereka telah tetapkan. Di situ saya rasa akan memperkuatkan lagi mekanisme
mekanisme mengatasi apabila masalah yang ada. Prof, dasar itu satu perkara, pelaksanaan itu juga satu perkara. Namun pada akhirnya jika tidak dikomunikasikan secara berkesan kepada rakyat khususnya, akhirnya orang ramai tidak faham pun apa yang berlaku dan apa pencapaiannya. Pada pandangan Prof sendiri, adakah komunikasi ini yang sebelum ini kita lihat mungkin sedikit bermasalah dan juga ada cabarannya, perlu ditambah baik? Pelaporan berkala sebagai contoh pencapaian apa dilaksanakan dan sebagainya harus segera dilaksanakan oleh Kabinet baru pada pandangan Prof. Saya melihat kembali zaman Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, beliau memperkenalkan sistem NKRA dan KRA. Saya rasa sistem itu, sistem pelaporan tentang prestasi, tentang perancangan itu perlu dibuat secara telus, diwar-warkan kepada semua melalui surat khabar, melalui televisyen dan radio supaya rakyat tahu apa yang dirancangkan, apa yang akan dicapai. Dan dengan cara ini rakyat sama-sama dapat melihat bahawa berlaku pencapaian yang baik atau tidak. Dan pada masa yang sama, rakyat juga boleh sama-sama mengambil bahagian dengan memberi cadangan kepada apa jua perancangan yang telah dibuat untuk menambah baik. Dan saya pasti bahawa dengan cara yang telus, dengan cara yang lebih inklusif, maka perancangan itu akan menjadi bertambah baik. Sebab itulah saya rasa pelaporan itu perlu dibuat sebegitu rupa supaya semua orang tahu dan semua orang dapat mengambil maklum dan juga mungkin dapat membantu dengan memberikan pandangan-pandangan yang bernas. Saya pasti akan membantu kementerian dan kerajaan secara amnya. Okey, Prof, terima kasih kerana berkongsikan input tersebut. Kita menantikan sudah pasti esok istiadat akad sumpah menteri dan juga timbalan menteri. Selepas itu kita harapkan tugas segera dilaksanakan kerana tidak ada banyak masa lagi kita bertarung dengan angka yang semakin tinggi harian. Kes kematian juga sejak beberapa hari yang lepas tinggi, 300 lebih dan sebagainya. Ini adalah amat membimbangkan seperti yang Prof sebutkan juga. BID, Brought in Death, juga semakin tinggi, lebih 50% kalau boleh kita sifatkan kes harian. Itu juga menjadi kegusaran utama. Fokus ini akan kami terus berikan tumpuan di Astro Awal ini. Terima kasih Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pakar undang-undang UIAM untuk kita melihat keadaan semasa. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan membawakan tentang cerita Paralimpik di Tokyo. Dan sudah pasti tumpuan kita juga terarah ke Tokyo untuk Paralimpik kita yang masih lagi bertarung di sana untuk Paralimpik Tokyo. Dan sudah pasti kita melihat kepada keadaan semasa apakah lagi jangkaan pingat seterusnya daripada kita setelah merangkul satu pingat emas sebelum ini. Saya membawakan pakarnya, wartawan Astro Arena, Adam Zamri yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Okey Adam, kalau boleh dikongsikan, kalau kita melihat keadaan selepas kemenangan pingat emas oleh Boni Boniau Agustin, siapa lagi mungkin kalau kita lihat sasaran penyumbang pingat kita selepas ini? Baik, satu perkabaran yang gembira apabila Boni capai sasaran emas. Kita harus sedar yang kita datang ke Tokyo dengan misi 3 emas. Namun masih ada beberapa lagi calon yang dirasakan mampu untuk menggalas cabaran itu. Antaranya Ziad Zulkifli dalam acara lontar peluru kategori F20. Dia akan berentap pada hari kemerdekaan 31 Ogos. Selepas itu kita ada Chia Lik Hao dalam acara perseorangan badminton SU5. Ini merupakan kali pertama badminton dipertandingkan di Sukan Paralimpik. Lik Hao dalam undiannya tampak laluan begitu cerah kerana hanya ada 8 pemain saja dengan 2 terbaik dalam kumpulan akan mara ke peringkat separuh akhir. Dia berjaya elak daripada kumpulan maut. Latif Romli dalam acara lompat jauh kategori T31 akan turun berentap 4 September. Ini adalah antara muka-muka ataupun calon yang terbaik. Harus diingat Latif Romli dan juga Ziad Zulkifli, rekod dunia masih dipegang oleh mereka dengan kali terakhir dilakar ketika di Rio. Sudah 5 tahun berlalu, masih lagi tiada pencabar. Jadi nampak mereka antara yang mungkin boleh menghadirkan pingat untuk Malaysia. Okey, bukan itu saja Adam, kita melihat juga penyertaan salah seorang juga atlet kita, atlet perenang para kebangsaan Muhammad Nur Syaiful Zulkifli juga dibatalkan yang terbaru pada hari ini kita saksikan untuk 100 meter kuat dada. Apa yang mungkin berlaku dan juga terhadap atlet kita ini dan juga masih adakah peluang untuk Syaiful sendiri dalam acara yang lain? Baik,
kami di Astro Arena cuba untuk mendapatkan Nur Syaiful, namun gagal. Masih belum berjaya untuk menghubunginya. Bagaimanapun, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Syariman yang bertindak sebagai Chef de Mission, menjelaskan bahawa untuk acara hari ini 100 meter kuat dada, Nur Syaiful dibatalkan penyertaan kerana masalah teknikal di mana apabila dia membuat kuakan ketika berenang, kepalanya tidak menyentuh ataupun mencecah keluar daripada permukaan air. Jadi perkara walaupun sedikit seperti itu, teknikal seperti itu, menjejaskan harapan Malaysia. Ia mengulangi kekecewaan apabila dia beraksi dalam acara 200 meter gaya bebas tempoh hari. Namun dia masih punya satu lagi acara, iaitu acara 50 meter gaya bebas, dan bersandarkan kepada dua peristiwa yang kurang enak ini ataupun tidak bagus ini, mungkin Nur Syaiful sudah boleh berkira-kira apakah perkara-perkara yang harus dititik beratkan untuk elak perkara sama berulang untuk acara 50 meter gaya bebas nanti. Apa sebenarnya kalau kita melihat cabaran kepada atlet para kita? Kerana kalau kita melihat semasa Temasya Olimpik tempoh hari, atlet-atlet kita sukar untuk berlatih dan juga prestasinya sedikit kurang berbanding dengan Rio sebagai contoh. Itu atlet Olimpik kita. Untuk Paralimpik, adakah berdepan dengan situasi yang sama kerana disebabkan oleh pandemik, COVID-19, PKP dan sebagainya? Adakah ada semua ini berlaku? Benar, mereka juga turut terkesan kerana atlet Paralimpik ditempatkan berlatih di tempat yang sama dengan atlet-atlet normal yang lain ketika tempoh PKP. Mereka jalani tempoh kuarantin yang sama seperti atlet-atlet normal yang beraksi di Sukan Olimpik tempoh hari. Kejohanan juga tidak banyak yang boleh disertai. Ada beberapa sahaja yang sempat disertai 2-3 bulan sebelum berlangsungnya Sukan Paralimpik ini kerana kebanyakannya dibatalkan, ditunda dan sebagainya. Namun, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Syariman, dia sebelum bertolak ke Tokyo tempoh hari, sempat tegaskan bahawa tiada alasan untuk mana-mana atlet Paralimpik beraksi kurang baik kerana situasi ini dihadapi oleh seluruh atlet seluruh dunia. Jadi, tidak boleh katakan, sebab tidak pergi ke kejohanan, tidak dapat latihan yang sempurna, maka tidak boleh melakukan catatan ataupun prestasi yang baik. Kerana baginya itu alasan remeh. Mereka atlet, kebanyakan yang serta ini adalah atlet-atlet profesional, atlet-atlet yang menjalani latihan sejak 2-3 tahun lepas. Ini bukan persiapan saat akhir. Dan saya kira untuk setakat ini permulaan yang cemerlang, lepas 5 hari kita sudah dapat 1 emas dan mungkin momentum ini akan diteruskan untuk baki saingan Sukan Paralimpik yang ada. Okey Adam, kalau kita lihat prestasi atlet Paralimpik kita ini, mereka seharusnya menjadi satu bentuk pengukur utama bahawa fokus harus terus kita berikan kepada mungkin aspek kebajikan atlet Paralimpik kita. Kalau kita melihat kepada apa sebenarnya bentuk penambahbaikan pada pandangan Adam sendiri yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa ke, pembuat dasar ke dan sebagainya untuk atlet Paralimpik kita selepas ini? Baik, sejak Ziad, Latif dan juga Rizwan Fuzi memenangi emas di Paralimpik Rio 2016, kita boleh lihat bagaimana kesannya terhadap secara keseluruhan konteks Sukan Paralimpik di Malaysia kerana ketika itu skim hadiah wang kemenangan sudah pun disama dengan atlet biasa. Malahan ketika itu menteri yang bertugas ketika itu, Menteri Belia dan Sukan YB Khairi Jamaluddin, telah menaikkan insentif ataupun allow untuk jurulatih sebanyak 30% jurulatih untuk atlet para. Jadi dari situ kita boleh lihat bagaimana kesinambungannya. Cuma ketika ini, walaupun mereka sudah mendapat hampir sama rata dengan atlet-atlet normal dari segi latihan, dari segi peruntukan, wang kemenangan, ganjaran dan sebagainya, masih terdapat beberapa perkara khususnya di bahagian negeri apabila ketika Sukan Malaysia, Sukan Para Malaysia, SUKMA, yang memberikan atlet Paralimpik, tidak banyak atlet dapat dicungkil kerana kekangan dan sebagainya. Justru sebab itu, banyak atlet kebangsaan, atlet Paralimpik kebangsaan yang menyaksikan jurang yang terlalu besar. Oleh itu,
kerajaan negeri ataupun Majlis Sukan Negeri perlu lebih peka keadaan ini, dan ibu bapa juga perlu main peranan kerana masih lagi ada stigma dalam kalangan ibu bapa yang segan, malu dan sebagainya untuk membawa anak mereka terlibat dengan sukan yang seperti yang disertai oleh kebanyakan atlet Paralimpik ketika ini. Jadi saya kira kesedaran itu masih lagi perlu dipupuk, masih perlu dicambah dalam masyarakat Malaysia. Okey Adam, ini adalah soalan tambahan saja. Kalau kita melihat kepada prestasi atlet ini, Paralimpik kita bukan sahaja di Paralimpik Tokyo pada ketika ini, namun sebelum ini sepanjang mereka berlatih dan sebagainya, pada pandangan Adam dan juga Astro Arena sendiri melihat kepada prestasi mereka, latihan mereka dan sebagainya, adakah penambahbaikan itu jauh berbeza dengan apa yang kita saksikan di Rio, dan bagaimana kalau boleh digambarkan keadaan itu? Mungkin tidak banyak, tetapi sedikit itu tetap memberikan impak yang cukup besar. Bagaimana latihan mereka, peruntukan kebajikan mereka sudah membuka rentetan Olimpik Paralimpik Rio 2016 telah membuka ramai pihak bahawa mereka juga adalah prospek untuk Malaysia di pentas tertinggi dunia. Sebab itu kebanyakan peruntukan ataupun permintaan mereka, jika mereka mahu berlatih di luar negara, dituruti sebarang program yang dirangka untuk mereka untuk kebaikan negara pada masa yang akan datang, jangka masa panjang, diperkenankan ataupun dipersetujui oleh Majlis Sukan Negara dan sebagainya. Ini adalah antara perkara-perkara yang dilihat sebagai positif. Kalau dulu mungkin susah kerana mungkin mereka dipinggirkan, namun selepas mereka dianggap sebagai prospek Malaysia di pentas sukan terbesar dunia, kita boleh lihat bagaimana sekarang nama-nama mereka sudah pun meniti dalam kalangan peminat sukan Malaysia. Okey, terakhir sekali, selepas ini untuk penonton dan juga penyokong di Malaysia ini, fokus esok setidaknya dan seterusnya, apakah sukan yang akan bermula dan sebagainya? Baik, untuk esok acara olahraga, Siti Nur Iyasah Arifin akan turun berentap dalam acara 400 meter pecut wanita kategori T20. Dia akan turun lebih kurang kira-kira pukul 7.20 petang malam waktu Malaysia. Sebelum itu kita akan ada atlet Bocia Ciwailun yang akan turun berentap dalam aksi terakhirnya. Jadi esok hanya akan ada 2 saja atlet Malaysia yang beraksi di Tokyo. Namun apapun kita mengharapkan yang terbaik, khususnya untuk Siti Nur Iyasah kerana dia akan bersaing dengan 5 pelumba pelari terbaik. Hanya 3 terbaik akan layak ke final, dan mana tahu dia mungkin akan tebus kekecewaan 2016, hampir lagi untuk merangkul pingat gangsa. Okey Adam, sudah pasti ini adalah momen manis juga kerana kita di Malaysia ini menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan. Mereka di sana juga bertarung demi nama Malaysia dan sebagainya. Adam, Zabri, terima kasih kerana berkongsikan tentang bagaimana melihat prospek atlet Paralimpik kita yang sedang berada di Tokyo pada ketika ini. 1 emas sudah kita raih. Selepas ini pingat-pingat apa lagi yang kita akan raih. Kita doakan kejayaan mereka, kita berikan sokongan mereka dengan semangat kemerdekaan yang kita raihkan pada waktu ini. Terima kasih Adam. Baik, fokus minggu depan ini sudah pasti kita memberikan tumpuan kepada apakah yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan. Bermula esok kita melihat kepada perkembangan angkat sumpah dan juga Paralimpik. Anda perlu berikan sokongan. Semua ini kami akan rangkumkan, kami akan muatkan di laman web kami astroawani.com dan setiap berita Awani yang akan datang. Dan pastinya Awani 7.45. Sekian saja fokus minggu depan. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.